في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi abwabil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana umurad dinil qayyim wanshur alaina min khazainil fadli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Maka pertama kali sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersama dan dapat menyambungi majlis ta'limi kita walaupun berupa sebulan sekali buat giliran. Yang mana kita buat giliran ni ada banyak bahagian lah. Daripada setengah daripadanya di medan akidah dan medan fiqh dan tasawuf dan tafsir. Jadi alhamdulillah kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mentakdirkan kepada kita boleh kita mengadakan majlis macam ni kerana payahlah kita nak boleh mengadakan majlis macam kita nak berhimpun ramai-ramai, macam kita nak mengadakan supaya anak-anak kita boleh menututi ilmu dan bapa-bapa kita, ibu-ibu kita bersama di dalam majlis. Sangat-sangat payahlah. Tetapi kita dapat mengadakan, kita dapat menumbuhkan perkara macam ni. Kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoalah supaya majlis kita dapat terus menerus sehingga akhir hayat kita. Jadi alhamdulillah munasabah dengan malam ni kita nak sambung kitab kita iaitu Risalah Al-Misbahil Munir
fi ma'rifatillahil qadir, yang mana kita sudah buat permulaan pada bulan dulu. Maka malam ni kita akan sambung pula, iaitu kita masih lagi duduk di dalam kalam khutbah. Kalam khutbah. Maka dalam majlis muzakarah kita, dalam majlis mengajar kita ni, kita buka luah untuk bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita dan anak-anak pelajar nak soal menyoal, boleh. Boleh. Kalau kita berasa tak tergamuk, berasa berasa malu nak soal dengan upacara muzakarah dengan diri kita sendiri, boleh kita tanda-tanda ataupun tulis-tulis, kita hantar. Boleh jawab, kita jawab. Tak boleh jawab, tak ada pelik gapo, kerana guru kita di belakang kita ramai. Ramai yang duk datang ke sini, bukan biasalah. Bukan biasa. Guru-guru kita duk datang tu banyak ke maklumat mereka penuh untuk nak bagi kepada kita. Adapun saya di sini nak belajar, nak muzakarah, boleh kita itu buat tukar pahami kita pergi mari, insya-Allah taala. Maka kita nak sambung kalam khutbah kita yang mana kita baca pada bulan dulu, iaitu di kalam khutbah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi kita baca dah basmalah dan kita baca dah hamdalah dan tausliyah dan taslim, kita dah baca dah. Maka kita nak sambung di wa ba'du. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka menuntut akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku, bahawa aku tulis baginya satu risalah pada menyatakan agama, dan memperkenal akan dia, kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal dan ilmu usuluddin, mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaraannya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya, serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli dan akli. Maka dengan tuntutan itu aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu, kerana mereka itu sangka baik dengan daku. Tu dia. Jadi kita tengok ibarat cakap orang dulu ni, cara atur dia ni comel benar-benar. Comel benar-benar. Jadi kita orang belakang-belakang ni tupai-tupai, boleh bergantung-gantung, boleh kita ni tupai ambil maklumat mereka ni. Bukan yang mudah dalam medan akidah ni. Pegangan kita nak wikmah, kita nak bina amalan kita nak buat ibadat di atas akidah yang sebenar ni, bukan mudah. Jadi bapak-bapak kita, tokoh-tokoh, tok-tok guru kita ni tu boleh buat satu ilmu, kita boleh meniti di atas ilmu dia ni, bukan biasa. Sebab itulah tak lepas gilah kita ni kena tupai tok-tok guru kita.
Nah, nutupe mereka yang banyak ilmu pengetahuan. Kerana kita ni nak bawa diri sendiri pun kita tak mampu dah. Kita nak boleh faham sendiri, nak bawa, nak ambil maklumat daripada fahami diri sendiri ni tak mampu. Tak mampu. Sebab itulah kita ni tak dapat tidak kita kena bergantung dengan guru-guru kita, apa sahaja yang ia hurai kepada kita, apa sahaja yang ia sedia tulis kepada kita, kita ambil faham daripada situ, kita pegang apa sahaja yang dipegang oleh tokoh-tokoh bapak-bapak kita yang dulu. Tok guru kita lah khususnya. Maka di sini kita nak ulas sekali lagi. Wa ba'du. Wa ba'du tu seolah-olah amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Apa daripada itu, kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Kemudian daripadanya basmalah. Lepas daripada kita baca bismillah dah tu. Dan kemudian daripada hamdalah, lepas daripada kita ucap alhamdulillah tu. Tu kalau khutbah orang panggil. Lepas daripada tasliyah, apa tasliyah? Wassalatu wassalam, taslim tu. Semua lepas daripada tu jadi musannif nak kecek hal lain lagi pula lah. Tu. Nak royak kata kita ni tak lepas gilah, kita ni mulai kita nak baca kitab, kita nak buat kerja agama, nak memperkenalkan agama hak itu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana Nabi SAW bersabda, kita sudah tahu dah. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa aqta. Jadi tiap-tiap pekerjaan, kalaulah kita tak mula dengan bismillah, maka pekerjaan kita putus. Jadi hilang barakah, hilang kebaikan. Kita nak jadi barakah, kita kena mula dengan nama Allah. Itu dia. Dengan hamdalah, dengan kepujian Allah, dengan kita tu tasliyah, dengan kita tu taslim. Itu dia. Kita selawat ke atas Nabi dan kita sejahtera ke atas Nabi. Itu semua tu kita doa. Tu kita doa ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian daripada tu jadi musannif nak cerita sikit. Dulu tu orang panggil kalam khutbah, maka hak ni nak cerita hadiah pula sikit. Apa tu? Maka menuntut ti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Dia kata menuntut ti akan daku. Ada orang mari metok. Ada kawan-kawan mari metok. Jadi ada orang mari metok. Siapa mari metok tu? Oleh setengah daripada kawan-kawanku. Kerana musannif ni, dia ni boleh kata dia ni orang ada ilmu pengetahuan. Bila dia ada ilmu pengetahuan tentang akidah, tentang pegangan ni, jadi kawan-kawan dia tahu kata dia ada ilmu pengetahuan, kawan-kawan dia apa adalah dalam ramai-ramai tu mari metok, mari tuntut daripada dia bahawa dia itu karya sebuah kitab. Itu dia. Sebab saya juga tok guru ni kalau meninggal dunia, siapa pula nak karya? Kita tengok kalam Quran, kalamullah. Dulu kalamullah tak ada himpun jadi sebuah. Kalamullah ni ada tertulis di beluleh, ada tertulis di batu-batu, ada tertulis di kayu-kayu, ada tertulis di jidah-jidah. Ada tertulis di pelepah-pelepah taman. Itu dia. Lepas tu duk kata-kata. Lepas tu ada dalam dada. Dalam dada-dada bagi sahabat-sahabat. Jadi tak ada himpun lagi. Manakala tak ada himpun, mari masa Abu Bakar As-Siddiq berlakunya peperangan, iaitu di kawasan Najdin. Ia panggil peperangan Al-Yamamah. Berlaku peperangan.
Manakala berlaku peperangan, jadi Sayyidina Umar hak ni tu kena arah lah. Nah, sahabat-sahabat saat ni tu kena pergi ke sana. Nah, kena ambil pedang hak ni, buat persiapan hak ni tu, pergi ke sana. Kerana apa? Kerana timbulnya Musailamatul Kadzdzab. Timbul puak-puak murtadin, puak-puak yang murtad. Bila Nabi meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, mereka itu pun kelik murtad semula, kupur semula, tak saya percaya kepada agama, tak saya turut agama. Maka orang yang bawa kepada murtad itu, iaitu kena kepada Musailamatul Kadzdzab. Jadi takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kawasan ni orang panggil kawasan Hafiz, orang panggil kawasan Najdin ni orang panggil masuk dalam kawasan Hijazi lagi, Mekah Madinah. Lepas tu nak orang ni kita terpaksa kena serah. Lalu itulah Sayyidina Umar. Nah, dan Khalid bin Walid gapo sahabat-sahabat saat itu arwah mereka yang kuat saat itu pergi serah. Bila serah ni tu ternyatanya banyak mereka yang gugur di dalam medan peperangan saat itu kena kepada orang-orang hak hufaz, orang-orang hak tahfizul Quran, orang hak ingat Quran. Hak meninggal dunia, hak gugur, hak mati syahid tu kebanyakannya orang hak hafal Quran. Lalu itulah bila kelik mari peperangan ni peperangan ni berjaya, tetapi gugur dalam medan peperangan ni dari kalangan mereka yang banyak ilmu pengetahuan dan hafiz Quran, maknanya orang-orang yang ingat Quran. Jadi Sayyidina Umar royak kepada Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Abu Bakar As-Siddiq. Royaknya kita kena himpun dah Quran, kena himpun Quran. Apa? Kalau kita tak himpun Quran, nanti orang belakang nak tupai Quran mana pula? Sebab makin hari ada peperangan. Apabila ada peperangan saat itu, kita kena tupai perang pula, mati pula. Bila mati, bila gugur saat itu, kita nak ambil kalamullah, nak ambil Quran ni di mana? Sebab itulah kita ni kena himpun jadi satu. Apabila klik royak kepada Sayyidina Abu Bakar saat itu Amirul Mukminin masa tu, ia jadi khalifah yang pertama pada tahun 11 tu, dan dia boleh jadi khalifah sampai ke tahun 13, 11, 12. Tahun 13 dia meninggal dunia. Jadi dia jadi 2 tahun saja Abu Bakar As-Siddiq. Manakala Sayyidina Umar saat itu show kepada Amirul Mukminin ataupun khalifah saat itu supaya himpunkan Quran, jadi satu, dia tak berani nak buat. Tak berani nak buat. Dia kata kaifa af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kami nak buat sedangkan Rasulullah tak pernah buat? Berada. Sebab takut bid'ah ni, tak berani nak himpun Quran. Masa Rasulullah tak ada himpun, pasal apa himpun Quran? Hani nak ayat kata bila Rasulullah tak buat, kita tak berani nak buat. Berada. Nak ayat kata apabila kita pergi buat benda yang Rasulullah tak buat, maka jadi bid'ah. Berada. Man ahdatha ma laisa ma laisa lahu minna fahuwa rad. Jadi benda tu dirad. Jadi nak ayat kata barang yang Rasulullah tidak buat, kita pergi buat, kita pergi reka-reka buat, maka hak tu dirad. Tu ma laisa minhu fahuwa raddun. Nak ayat kata barang ni dirad, ditolak. Lepas tu tak berani nak buat. Manakala tak berani nak buat, itulah Sayyidina Umar duk ulai pas sekali sampai 2-3 kali diilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terima. Mana terima, itulah gi arah suruh Zaid bin Sabit supaya himpun Al-Quran tu pula. Tu dia. Tu nak royak kata kita pun sama ni. Jadi manakala ada tok guru reti akidah, reti dalam medan pegangan, lebih-lebih lagi akidah
Nah, pecah-pecah itu sangat-sangat banyak. Kita orang awam ni, kita orang tamada, orang tak erti apa saja kita tak erti. Nah, kita tak tahu kepala ika ni. Kalulah tok guru tak karang, tak taruh kitab kepada kita. Nah, tak tinggal kesan-kesan agama kepada kita. Kita nak gitu pen mana? Sebab itulah kesan yang tinggal kepada kita ni, ini sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sangat-sangat besarlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia kata di sini, maka menuntut ti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Maknanya ada setengah-setengah daripada kawanku tu duk mintanya wi aku ni karang sebuah kitab. Nah, bahawa aku tulis baginyo, bagi kawan-kawanku tu satu risalah, yakni akan satu risalah, akan satu tulis risalah ni surat kiriman, surat kirim cutmai tu risalah. Kalau kita nak faham risalah ke, dia nak royak kata kan, nak royak kata surat kecil-kecil, surat nipis-nipis. Nak royak, nak ibarat kata bukan besar sangat, surat halus-halus gitu ya. Jadi di sini bahawa aku tulis baginya satu risalah. Nah, metok we aku ni tulis sebuah risalah ni pada menyatakan agama. Nak we aku ni kecek tentang agama. Sebab agama ni orang panggil daripada perkara yang payah. Itu dia. Dan memperkenal akan dia akan agama. Nak we kenal agama. Jadi apa sahaja hak sakut paut dengan agama, nak we aku tulis dalam ni. Gapo ratik hak kita hak ni tu hak di apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita tahu, maka metok tok guru tolong bagi huraiah. Tolong tulislah maklumat-maklumat dalam ni supaya puak kami boleh tupai, boleh mengerti daripada perkara-perkara hak payah di dalam agama. Nah, kama dia menyata pula akan segala rukun-rukun Islam. Suruh menyata pula dalam ni, iaitu rukun-rukun Islam. Gapo rukun Islam? Hak kita dah tahu dah tu lah. Nah, rukun Islam ada 5. Nah, yang pertama iaitu mengucap 2 kelima syahadat, 2 menunaikan sembahyang, 3 mengeluarkan zakat, 4 berpuasa bulan Ramadan ataupun mengerjakan haji bagi mereka yang kuasa dan puasa Ramadan. Itu dia. Dan rukun-rukun iman. Itu dia. Rukun iman. Rukun Islam ni, ni orang panggil dalam medan fiqh kita kena ada rukun Islam. Bahawa mari rukun iman ni dalam medan tauhid pula. Dalam akidah kita kena tahu rukun iman. Gapo rukun iman? Iaitu kita kena percaya. Daripada ni rukun ni kita kena percaya, kena pegang. Yang pertama percayakan dengan Allah, 2 percayakan dengan malaikat, 3 percayakan dengan kitab, dengan kitab-kitab, 4 percayakan dengan rasul, dengan rasul-rasul, 5 percayakan dengan hari kiamat, 6 percayakan dengan qada qadar baik dan jahat. Semua tu daripada Allah. Itu dia. Ni perkara. Nah, rukun iman tu ada ni. Dan ihsan. Tu. Jadi kita boleh reti kata di sini ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Islam tu nawi kita hak ni tu reti masalah amalan hukum ahkam di dalam fiqh. Iman nawi kita reti dalam bab makrifat, pengenalan Allah. Ni orang panggil cara kita nak reti pegang ni. Nak kenal Tuhan, zat dia, sifat dia, nak kenal perkara-perkara haraib daripada syurga, neraka, titik sirat, mahsyar, dalam kubur. Jadi nak tahu perkara-perkara haraib, mari mengajilah dalam ilmu tauhid. Tu bab pegang ni. Dan ihsan
ihsan ni orang panggil hak ni nak menerangkan kepada kita, nak kita ada tasawuf, ada ilmu tasawuf sebagai 3 pokok lah. Nah, 3 pokok. Pokok yang pertama iaitu fiqh, pokok yang kedua iaitu tauhid, pokok yang ketiga iaitu tasawuf. Kita kena ada ilmu tasawuf satu lagi. Sebab apa? Sebab nak beki kulit kita dan nak beki isi kita. Beki luar, beki dalam. Nah, khususnya benar dalam kita ni. Hati kita ni. Jadi anggota-anggota kita, daripada 2 mata kita, daripada 2 telinga kita, daripada tangan kita, kaki kita, lidah kita, keputusan duduk di hati. Kalau hati kita tak molek, maka anggota-anggota zahir kita pun turut tak molek kata. Sebab itulah nak kita hak ni tu suci dalam dan suci luar. Tu bahasa dalam ihsan. Pada tu. Ni sebagai lalu. Nah, sebagai lalu Kemudian menyuruh akan daku pula oleh setengah-setengah daripada kawanku tu menghuraikan segala hukum syarak. Suruh aku ni hurai hukum syarak. Apa yang hukum syarak? Nah, hukum syarak yang kita duk tahu tu lah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dia. Nah, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kalau tambah banyak lagi ke aula lah, khilaf aula. Jadi kau banyak lagi. Nak ayat kata apa hak jadi perkara hak wajib, gapo hak jadi apa amalan hak haram. Nah, perbuatan haram gapo dia, perbuatan wajib gapo dia, gapo hak jadi amalan sunat, gapo hak jadi perbuatan makruh, gapo jadi perbuatan hak harus. Tu kita kena tahu. Tu masuk dalam kata hukum syarak. Kita akan bagi huraian satu persatu, tapi hak ni lalu dulu. Dan hukum adat. Hukum adat pun kita kena tahu juga, kena reti juga. Adat kebiasaan ni yang kita hak ni tu dak pengalaman dengan adat saat ni tu beberapa kali berlaku ke atas kita, maka benda tu jadi adat bagi kita. Goliknya tak wear gelak, hujan nak turun, tu orang panggil adat. Goliknya daun kayu kuning. Daun kayu kecuk, hang nak mapuh, daun kayu kuning tak sapa baja. Tu orang panggil adat. Balas tu orang panggil perkara-perkara macam tu kita kena tahu, kena reti. Dan hukum akal ni hukum hak kena kira dengan akal. Wajib pada akal, harus pada akal, dan mustahil pada akal. Ni dalam bab kita nak kecek, kita nak bahas di dalam ilmu akidah ada bicara tentang hukum akal ni. Dan ilmu usuluddin ni ilmu usul agama. Kerana ilmu fiqh dia panggil furu'uddin. Ilmu fiqh dia panggil furu'uddin. Ilmu tauhid dia panggil usuluddin. Ilmu tasawuf dia panggil sulukuddin. Jadi nak rakyat kata, kita kena tahu juga kata, gapo hak kita kena menuntut ti. Di sini hak dia dok nak sangat-sangatnya ilmu usuluddin. Nak tahunya tentang akidah, tentang pegangan. Apa? Kerana dalam pegangan ni banyak mereka yang bawa ke mereka hak ni tu ada yang cengah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang bawa gi hak ni tu turut cara-cara kandak-kandak mereka. Sebab itulah di sini ada nak di sininya kawan-kawan bagi musannif ni suruh karya tentang ilmu usuluddin. Mengikut aturan ahli sunnah, mengikut aturan ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah, suruh turut cara-cara hak telah atur oleh ahli sunnah wal jamaah.
Bagaimanakah murad, bagaimanakah cara-cara hak dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia suruh tolonglah tulis maklumat-maklumat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah ni, kerana semua tak serupa. Pergi mengaji dalam Syiah, akidah dia ada tertentu bagi Syiah. Mu'tazilah ada tertentu bagi Mu'tazilah. Itu dia. Jabariyah ada tertentu bagi dia, Qadariyah ada tertentu bagi dia, dan Salafiyah pun ada tertentu bagi dia. Itu nak ayat kata hak nak di sininya Ahlus Sunnah. Itu dia, nak Ahlus Sunnah. Maka bagaimanakah Ahlus Sunnah dalam huraiyah? Nak huraiyah yang digariskan oleh Ahlus Sunnah. Maka di sini jadi musannif kita buat turut apa sahaja hak dikandok oleh setengah-setengah daripada kawan dia. Itu dia. Di sini dia katanya mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang. Nak jadi terang lah, nak jadi jelas, nak jadi nyata. Jangan jadi keliru-keliru lah. Sebab kita orang awal, kita orang tak erti ni, tak erti dah. Lepas tu nak jadi jelas lah, nak jadi nyata, nak jadi nyata. Lepas tu yang sangat mudah. Tengok sifat dia pula. Nak jadi hurai pun jadi sangat mudah. Jadi mudah. Jangan hurai kau payah, kau hurai kau jadi tak jelas, tak nyata, kau hurai kau belik. Janganlah. Sebab ya sifat 20 ni kita mengaji akidah ni ya payah. Bila payah tu buatlah. Cara balas mana jadi mudah. Jadi mudah faham. Tu yang sangat mudah memahami akan huraian. Tu dia. Mudah hurai tu. Lagi mudah bicaraannya. Jadi mudah bicaraannya. Dan sederhana ibaratnya. Sederhana, jadi sederhana lah. Jangan bahasa saat itu uslub terlalu tinggi. Siapakah kita saat itu tak faham. Jangan pernah doa, rendah doa. Siapakah kita jemu pula. Dan cakapannya, jadi cakapan pun jangan payah sangat. Jangan jadi itu sangat. Jangan payah sangat, jangan mudah doa. Jadi jadi tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli dan akli. Ada dalil. Ada dalil nakli dan dalil akli. Gapo dalil nakli? Dalil hak nakal, dalil hak pindah daripada Quran dan al-hadis. Ada dalil Quran dan ada dalil hadis. Itu dia. Dan akli ni ada dalil akal. Kira dengan akal tu. Itu dia. Nakli ada dan akal pun kena ada. Sebab apa? Sebab akal ni benda tu penting sangat-sangat dalam bab pegangan ni. Sebab dalam Quran banyak sekali sebut afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Sebut banyak dalam Quran. Ayat-ayat sakut paut dengan akal ni. Itu dia. Maka dengan tuntutan itu, dengan metod daripada kawan-kawan setengah-setengah daripada kawan-kawan hak musannif dok metod supaya musannif karya, supaya tok guru ni buat sebuah kitab dengan tuntutan mereka itu. Aku pun memikir. Dia kata, aku pun memikir dan renung berbulan-bulan. Berbulan-bulan masanya. Dengan sebab metod daripada setengah-setengah daripada kawan dia pun fikir. Duk renung berbulan-bulan. Nak buat dak ni. Nak karya dak ni tentang akidah ni. Pandai kepada ilmu pengetahuan. Ya golik orang dulu ni, dia pernah diri walaupun ilmu dia banyak, dia rendah. Cara hidup dia, cara duduk dia rendah. Lepas tu nak karya dak ni, nak buat dak ni. Jadi kalau tak buat, hajat saudara ni besar ni. Lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan yang wajib ke atas kita hak ni tu kita kena sebar.
Nabi kata ud'u ila sabili rabbik. Nabi kata ballighu anni walau ayah. Nah, ballighu anni walau ayah. Sapakanlah daripadaku walaupun mengerti satu ayat. Itu dia. Maknanya kita kena sebar agama. Reti sikit, sebar sikit. Pak kalau reti banyak sikit, sebar banyak sikit. Jadi di sini nak duduk saja tak boleh. Itu dia. Jadi manakala dia saat itu ada ilmu sikit, dia ada ilmu saat itu nak bagi huraiya kepada kawan dia saat itu, kita ni ada ilmu sikit-sikit, kita nak bagi ilmu kepada mereka ni, pandai ke tak pandai, nak karang ke tak usah karang. Padahal kawan dia sengka pada dia hak itu, pada musannif ni, pengarang kitab ni, bukan seka kata ada ilmu sikit, sangat-sangat alim dah dalam medan akidah. Tapi tabiat tok guru, tabiat orang yang menututi ilmu, lebih-lebih lagi orang dulu, dia rendah diri dia tawaduk diri dia. Dia saat itu makan tasawuf banyak, lalu itulah setengah-setengah mereka tok sekarang tok sekarang sebab tak pandai kita ni berhajat lagi kepada ilmu pengetahuan, maka tak karang. Tapi mari fikir satu bahagian, setengah-setengah daripada mereka, fikir setengah-setengah daripada mereka saat itu, satu bahagian kalau kita tak karang, nyaya bagi orang yang tak tahu, tak reti langsung tu, maka dia buat. Tu duk fikir berbulan-bulan masanya. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Hak dia metok tu benar molek. Boleh pedah kepada orang ramai-ramai. Walaupun kita ada ilmu sikit-sikit pun kita sebar. Bagi ilmu pengetahuan kepada mereka-mereka yang tak tahu langsung, dapat ambil pedah daripada ilmu hak kita sebar tu, kita pun boleh boleh kebajikan. Boleh kebajikan. Jadi kebajikan ilmu ni banyak. Sebab kita tahu dah dalam hadis yang mana Nabi bersabda dalam hadis, Nabi kata idza mata bnu Adam, apabila mati oleh anak Adam. Banu Adam, ibnu Adam dengan maknanya Banu Adam, setengah-setengah orang panggil apabila mati oleh anak cucu anak Adam ni, anak cucu Adam ni, in qata'a amaluhu, nescaya terputus oleh segala amalannya. Terputus segala amalan. Apabila kita pejam mata sikit lagi, putus segala amalan kita. Hak kita duk semaya berhenti, hak kita duk puasa berhenti, hak kita duk baca Quran, hak kita duk zikir, hak kita duk tubik mari ke masjid, hak kita duk hak kita duk zikir, duk tahlil, duk buat ibadat apa sahaja, semua putus habis, terputus. Surat tak tulis dah. Tu raqib atib akak kalah, tak ada kena tulis dah. Terputus amalan. In qata'a amaluhu illa min thalathin, kecuali daripada 3 je. Ingat belaka hadis ni. Boleh kata ingat tiap-tiap orang hadis ni. Lepas tu duk dengar tiap-tiap kali. Anak-anak tadika apa ingat? Yang pertama sedaqatin jariyatin. Sedaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu termanfaat dengannya. 2. Au waladin salihin yad'u lah, ataupun anak yang soleh berdoa baginya. 3. Maka 3 ni habuai siapa semua kepada sahib dia, siapa semua kepada tuai dia. 3 perkara ni ya. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Gapo sedekah jariyah? Wakaf jariyah hak kita niat khairat tu.
Bila ada orang mari metok khairat, metok nak buat masjid, metok nak bangun tadika, metok nak buat pondok, metok nak buat tahfiz Quran, kita pun waktu baik duit dalam poket kita 20 kok, 40 kok, 100 kok. Nah, katakanlah waktu baik banyak mana pun waktu baik. Niat duit ni aku jadikan kebajikan bagi aku, wakaf jariah kerana Allah Taala. Nah, bagi orang nak bina masjid ataupun orang nak buka tahfiz Quran ataupun sekolah ataupun tadika di mana sahaja, perlu bubuh dalam sapu. Wakaf jariah. Lepas tu dia ambil duit pitih ni pergi buat. Pergi bangun. Nah, boleh beli kapur, boleh beli batu, boleh beli pasir, boleh besi, buat. Nah, buat tapak. Buat kang. Naik cie. Nah, cuah kapur daripada duit hak kita wakaf. Hak kita wakaf jariah. Kita wakaf tu, niat wakaf tu bubuh boleh pahala dah. Boleh pahala dah. Lepas tu orang mari guna ambil manfaat daripada hak kita wakaf tu, boleh demo, nah boleh tok-tok guru tu buat tempat semaya, buat tempat mengajar, buat tempat sebar ilmu pengetahuan, buat tempat dakwah agama. Apabila orang mari duk mengaji tak berhenti-henti dan orang duk semaya tak ada berhenti-henti hal itu, pahala tu siapa sokmo kepada kita. Kita meninggal dunia lama dah, tapi pahala siapa sokmo. Sedekah ibadat semaya kita tak ada gerak dah. Puasa kita pun dak dah, baca Quran kita, tahlil kita, zikir kita, nah tasbih kita tak ada kata apa dah. Pahala duk siapa semua. Kerana apa? Kerana orang ambil manfaat daripada hasil duit pitih hak kita niat baik saat itu. Nah, untuk buat bajikan, untuk jadi wakaf jariah. Tak? Kita buat untuk kita sendiri, boleh kita buat kepada ayah kita, boleh kita dan ayah kita buat kepada ibu kita, boleh kita dan boleh kepada ibu kita. Faham tu? Jadi nak royak kata perkara tu boleh terus sehingga mana? Sehingga bangkit daripada kubur, pergi ke mahsyar, pergi kepada mahsyar. Alamat juga nak kiamat ni deh. Walaupun ada alamat kiamat apa deh? Lama lagi nak kiamat tu. Dah lah. Nak royak kata wakaf jariah. So, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu diambil manfaat dengannya, termanfaat dengannya. Nak royak kata ilmu kita duk sebar. Kita duk sebar ilmu kita, anak murid mari mengaji dengan kita berapa orang? 30 orang. 30 orang ni boleh mengajar 15 misalnya. 15 tu pergi sebar. Pergi sebar pula ada anak murid pula. Sore-sore tu 20, sore-sore tu 100, sore-sore tu 400-500. Buah hak kita hurai tu dia boleh hurai ke orang pula. Siapa juga ke kita. Sedekah kita pejam mata lama dah, tapi pahala tu jariah. Pahala tu duk siapa sokmo kepada kita. Ibadat semaya berhenti lama dah. Puasa pun dak dah. Segala zikir, tahlil, tasbih gapo tak ada. Tak ada dah. Berhenti lama dah. Malaikat tak ada tanda gapo dah. Tapi duk siapa sokmo. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lah. Ataupun anak yang soleh berdoa baginya. Nah, doa baginya. Jadi anak yang soleh doa baginya. Jadi anak soleh doa kepada dia. Siapa sokmo pahala kepada dia? Baca buat arwah lah, baca Quran lah, hadiah kepada ayah dia, hadiah kepada ibu dia. Dok siapa sokmo? Dok doa dengan Tuhan sokmo. Ada tu. Sehingga ada sepotong hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sepotong hadis tu Rasulullah bersabda, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Qala anna li hadha. Ada seorang lelaki tanya, nah, ketika dia duduk dalam syurga saat itu, kerana amalan kodok sapa,
kebaikan kau duk sapa kepada dia hak itu. Dia kata annali hadza. Dia tanya malaikat, kau mana ni amalan aku ni banyak itu lalu. Makin hari makin banyak, makin nak royak kata ada kau banyak pahala duk mari mana. Sebab kita tahu diri kita. Ketika kita duduk atas dunia dulu itu, kita bukan orang rajin ibadat. Sekadar kata buat ibadat semaya sekadar tu ya, tapi hak ni mari mana ni, pelik ni. Lalu itulah malaikat jawab, bistighfari waladika laka. Ninglah nah daripada keampunan, daripada minta ampun anak engkau bagi engkau. Tu orang panggil waladin salihin yad'ulah. Anak kita hak soleh tu duk berdoa kepada kita. Pas anak kita 7 orang 8 orang bukan soleh semua. Hak tak kenal maya bay tak hum mana pun ada. 7-8 orang tu sore ya, kadang-kadang kita boleh ambil manfaat dengan dia. Berak. Nak jadi juruh tu payah. Tu nak royak kata buat apa boleh tiga ni dia sebut waladin solihin, sebut belakang su. Sebab payah boleh. Hak mudah sekali sedekah jariyah, sedekah jariyah. Buat apa? Hak mudah sekali. Bila orang royak, bila ada siapa mari. Nah, siapa mari ataupun minta buat wakaf jariah, mari daripada masjid, mari daripada tadika, mari daripada mana saja. Dia mudah tu. Duit dah 20 kok lah poket. Waktu bet. Aku jadi duitku ni bajetkan wakaf jariah untuk diri aku kerana Allah Taala. Pernah puasa. Hak mudah sekali. Habis tu dia sebut mula-mula. Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Tu dia. Sebab itulah amalan sedekah jariah ni, amalan sedekah ni hak dia menggalak sangat-sangat, Nabi kita menggalak sangat-sangat kepada pihak wanita. Ada tu. Ya ma'syaran nisa. Apa boleh dia menggalak sangat-sangat kepada pihak wanita? Nabi kata kerana aku ni tasaddaqna, royak kepada wahai perhimpunan orang-orang wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu buatlah amalan sedekah, buatlah wakaf jariah. Royak kepada wanita khususnya. Apa? Kerana aku banyaklah kalau tengok orang kalangan wanita ni banyak duduk di dalam neraka. Orang wanita ni banyak dalam neraka. Lepas tu membanyakkanlah sedekah. Banyakkanlah buat amalan sedekah. Buat amalan wakaf jariah. Sebab aku ni tengok orang kalangan perempuan ni banyak duduk di dalam neraka. Sebab kita tengok di segi amalan ni orang wanita lah kurang. Sebab apa boleh kata kurang? Sebab dia ada uzur. Orang wanita dia ada uzur. Sebulan sekali. Pas uzur dia ni kurang-kurang sehari semalam. Pertengahan dia iaitu seminggu. Hak sub banyak 15 hari. Dalam 15 hari ibadat semaya podok. Segala ibadat podok. Kalau dia rajin sikit dia boleh berzikir. Kalau dia tak berzikir tak ada. Baik tak? Kalau dia tak berzikir tak ada dah lah hak dia. Lepas tu masa suci, bawa mari masa suci habis dah haid. Hari ni mandi dah haid, suci dah. Masa suci sibuk dengan anak lah, sibuk dengan cucu lah, sibuk dengan kerja lah, sibuk dengan dapur lah, sibuk dengan basuh lah, sibuk dengan sipel rumah, sibuk dengan menyapu, dengan apa. Jadi ibadat dia sikit sangat. Manakala sikit itulah Nabi SAW menggalakkan wanita-wanita ni banyakkanlah sedekah. Sebab sedekah ni amalan soleh. Boleh tepeh, boleh menggandakan ibadat. Faham tak? Tu bahawa kita ni tak ada kena sedekah ada. Kena apa tulah juga. Cuma nak royak kata kita ni masa kita boleh buat ibadat banyak, boleh buat terus
semaya dah boleh kata terus kita ni semaya. Ada tu. Setengah-setengah mereka puasa sunat lagi. Setengah-setengah mereka duk buat tasbih, setengah-setengah mereka duk tahlim, setengah-setengah mereka. Nah, maya tahajud semaya apa banyak perkara kita. Tu nak royak kata wanita ni masa suci sibuk dengan anak. Kadang-kadang hak tua dah nyawak kelik cucu pula dah. Gamak nak habis dah. Wak kelik cucu, hak nu wak kelik juga. Hak nu kerja payaban, hak ni jadi kru, hak nu kerja orang bota, wak kelik komo belaka. Nah, 2 3 4 orang cucu lah, dia boleh anak lu lagi. Mak tok ni. Dak cucu amor ni. Dia kata cucu amor ni, kerana banyak itu lu. Banyak orang. Anak tak ada belaka kerja belaka, mari kelik tahu di rumah ni. Jadi orang panggil kau tua kau berat. Bukan kau tua kau ringin dak. Supaya kereta kayu ilah. Kereta kayu ilah bawa kata dekat-dekat nak turun kubur, muat 2 ganda. Ketika pai merah muat enjin nebah ya. Tapi bawa kata dekat-dekat nak utuh, muat lah. Susung berapa kali ganda. Tambah pula tayar tu mah tambah luda pula situ. Nak boleh muat berat. Jadi kau teruk kau berat. Kau teruk kau berat. Jadi kau susah kita ni kau berat. Tu dia banding mudah-mudah. Tu dia. Tu nak royak kata di sini. Jadi ni orang panggil amalan jariah. Apa ni karya ni? Karya ni boleh jadi jariah ni. Karya ilmu ni jariah. Sebab itulah buku ilmu ni bukan mudah ni. Ya karya, ya taruh ni jariah untuk dia dah ni. Pak kita boleh tak karya? Tak boleh. Boleh tak nak buat kitab sepuluh dengan dia ni? Tak boleh. Pas tak boleh tak nak ngajar? Susah ngajar dia. Kita boleh pilih 2. Gapo boleh pilih 2? Emo wakaf jariah, emo jadi anak soleh. Pas anak soleh tu kita buat kepada ayah kita, buat kepada ibu kita, pas kita. Anak kita nak buat tak kepada kita? Tak buat, siap kita 100 tahun senyap. Anak kita bagi tanah 20 rai setepak sore-sore, 10 rai setepak sore-sore, rumah pitu 2 pitu sore, 2 pitu sore. Tapi kita duduk le kubur senyap. Tak ada sore jenguk, tak ada sore bagi kebajikan kepada kita. Sebab itulah tak lepas pergi wakaf jariah lah untuk kita. Jelas dan nyata wakaf jariah. Sebab yang 3 ni ya. Nak sapa kepada kita semua wakaf jariah. Jariah dengan maknanya berlari. Pahala duk sapa semua supaya kita buat mau sewa. Masa kita muda-muda kita kerja sendiri. Tapi bila kita tua, tak ada nak kerja dah. Ada tanah. Nah, 3 tip itu di Kedah Telubek kita ni. Buat mau sewa. Tua dah ni. Tak kira kita nak pergi duk kerja semata, buat mau sewa. Duit dah sikit, buat mau sewa. Buat mau sewa, sewa berapa ni? 5,000 sutip itu. 3 tip itu 15,000. Cukup bulan duit siapa? Cukup bulan duit siapa? 5,000, 5,000, 5,000, 15,000 sebulan. Siapa semua kepada kita? Kita tak ada kerja dah. Begitulah kita duk le kubur sikit lagi. Wakaf jariah hak kita buat seketika kita hidup sekarang. Nah, hak kita duk buat ni masa kita duk hidup ni, kita mati siapa dah kepada kita? Baik dah tu. Duk royak dah duk kira lah masjid mana-mana duk mari. Sekolah mana-mana, pondok mana-mana duk mari, buatlah wakaf jariah. Sebab hak ni bekalan kita bila kita pejam mata, siapa semata dah anak kita padu tak padu kita ada pahala. Ada orang panggil habuwe daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita duk berlari semua. Pas kita nak buat apa ni? Tak lewat dah kita. Pas dia tengok berapa ilmu. Berapa perkara kita boleh tupai dia. Baca muka mula-mula boleh dah. Bajik ke? Boleh dah siapa dah ketua. Tu. Ni orang panggil au ilmun yuntafa'u bihi. Bah kalau ulama hak karya kitab-kitab tafsir
berpuluh-puluh jilid, karya kitab berpuluh-puluh kitab. Sedap lagi. Tu. Tu hebat. Nah. Sebab tu dah banyak kata, nah, tak lain tak bukan kita kena usahalah, carilah jalan mana hak jadi kebajikan bagi kita. Tengok lagi pula. Waktu pun masuk dah. Maka di sini dia kata jadi dia katanya tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Tak patutlah aku nak tolak. Aku kena terima kerana bagi kepada mereka segala maklumat. Sakut paut hak akidah, sakut paut hak pegangan ni karya kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka itu kawan-kawan aku tu sengka baik dengan daku. Dia duk suka molek akal daku ni. Akal musannih tu lah. Dia suka kata aku ni ada ilmu, boleh bagi huraiya, boleh wayak tentang akidah tak ni tu. Maka aku pun paksalah kena tulislah untuk mereka. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Terimalah. Tuntutan tu tak apalah. Tak apalah. Dah demo kira baik ke atasku ni, tak apalah, aku pun terima. Walaupun aku bukan daripada ahlinya, ahlul ilmi, maknanya aku ni bukan dari kalangan tok-tok guru, bukan dari kalangan orang menututi ilmu yang banyak pun, ilmu tak ada banyak pun, tak apalah, terima. Bukan ilmu tak ada, ilmu banyak, tetapi tabiat orang dulu dia tawaduk. Sebab tu orang tua yang ibarat seperti padi ni. Padi dia berenah molek, dia tunduk. Dah apa ya congok naik. Sampai tu kalau orang debel kecek tengok-tengok tak ada gapo kali hak tengok tu. Tu hak kecek besar, kecek mudah-mudah dia, hak kecek besar tu tak ada gapo kali. Golek hak dia tu. Golek hak dia tu orang takut. Tu kalau duk pong tu tak jalan. Apa orang bini dua. Orang bini dua kalau duk kecek aku nak bini dua, nak bini tiga, tak bining hak tu. Golek ke hak dia. Tengok tak suka. Dia mau bini berapa dah? Bini 3. Kadang-kadang 4. Lepas tu dok tukar hak 3 dengan 4 tu. Tak suka tengok. Ya tak suka tu. Tu. Tu dia. Maka di sini dia kata di sini. Jadi walaupun aku bukan daripada ahli ilmi, bukan daripada ahli ilmi pun tak apalah, aku terima. Terima untuk nak karya, bagi kawan-kawan aku tu. Kama dia berlakulah kolam aku. Kolam aku maknanya kalaku tu dengan taufik Allah. Dengan taufik Allah maknanya Tuhan taufik dah lah. Tuhan taufik. Tuhan buka dah mata hati dia hak itu, buka dah mata hati dia hak itu, we berasa nak karya. Dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Atas beberapa keping kertas dah lah. Mula ambil dah lah kertas. 2-3 keping. Lepas tu mula tulis. Daripada ingatan-ingatanku. Gapo aku ingat ku buh. Lepas tu atur nak ambil hak mana dulu, nak ambil hak mana. Lepas pada tu nak ambil hak mana buat kedia daripada tu. Kau dah atur lagi. Yang aku ambil daripada guru-guruku yang mursyid. Aku ambil daripada guru-guruku yang mursyid, yang boleh beri hidayat. Tu guru hak boleh beri hidayat, hak kita boleh terima daripada guru. Banyak. Banyak boleh ambil daripada tok guru. Tengok. Kita tengok tok guru ni banyak tengok. Imam Syafi'i dia ambil daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang panggil Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah ni Imam Syafi'i belum daripada nak ambil buah tok guru tu,
dia hafal dulu kitab Muwatta' hak Imam Malik. Kitab Muwatta' hak Imam Malik tu umur 10 tahun tu Imam Syafi'i kita ingat habis dah. Ada tu. Quran dah kena kecek dah 7 tahun tu habis dah. Quran dalam dada dah. 10 tahun tu kitab Muwatta' hak Imam Malik. Lepas tu pergi mengaji bersama dengan Imam Malik di Madinah. Mengaji dengan Imam Malik sehingga Imam Malik kata, "Hei mu Ibnu Idris," sebab dia nama Muhammad bin Idris, beranak ke dia pada tahunnya 150 Hijriah. Dia meninggal dunia pada tahun 204. Imam Syafi'i kita umur dia 54 tahun ya. Usia dia 54 tahun ya Imam Syafi'i meninggal dunia. Dia beranak di bumi Ghazah di Palestin. Dia meninggal dunia di Mesir. Nah, meninggal dunia di bumi Mesir pada tahunnya 204. Umur dia 54 tahun saja. Tengok nama dia seluruh dunia. Dan dia boleh jadi mujtahid mutlak. Sehingga Imam Malik sendiri rahimahullahu ta'ala, dia kata, "Ibnu Idris, mu tak boleh ngaji dah dengan aku. Dan mu tak boleh turut aku. Mu kena ijtihad, kena jadi mujtahid." Baik tak jadi mujtahid? Sebab apa? Sebab dia nak taklid tak boleh. Sebab ilmu dia terlalu banyak. Bila terlalu banyak, dia nak jadi muqallid tak boleh. Kita orang muqallid. Kita semua ni muqallid. Maka kita kena ada mujtahid. Gapo mujtahid? Imam mazhab. Maknanya imam mazhab, maknanya imam mujtahid mutlak tu jadi tepat kita ikut. Kita jadi orang yang ikut. Dia jadi orang yang keluarkan satu-satu masalah. Kita kena turut dia. Tu imam mujtahid. Tu orang panggil mujtahid mutlak. Baik tu. Sebab itulah Imam Malik dia kata, "Man arada ilman nafis fa alaihi ibni Idris." Fa alaihi ibni Idris. Maknanya siapa nak ilmu yang banyak, maka hendaklah pergi cari Ibnu Idris. Fa alaihi ibnu Idris. Man arada ilman nafis, siapa yang nak ilmu pelik-pelik, pergi carilah Ibnu Idris. Ibnu Idris. Fa alaihi ibnu Idris. Tu man arada ilman nafis fa alaihi ibnu Idris. Baik tu. Maknanya sebab dia hak itu suruh Imam Syafi'i ni keluar tubik daripada dia hak itu, dan Imam Syafi'i kena buat ijtihad sendiri. Kena buat ijtihad sendiri. Lalu itulah dia jadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Dia pun mujtahid mutlak. Imam Malik pun mujtahid mutlak. Ngaji dengan Imam Malik, nah tubik daripada situ pergi ke Yamin. Nah kelik ke Yamin masuk ke Mekah mula, maka dia pergi ke Iraq, jumpa dengan seorang qadi iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, nak rakyat kata di situ boleh seorang guru. Tu boleh seorang guru situ. Jadi dia itu anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Nah, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Sebab itulah Imam Syafi'i ni mazhab Maliki dia tahu. Nah, dia tahu, boleh kata tahu banyak dalam mazhab Maliki, sebab tu guru dia. Dalam mazhab Hanafi pun banyak dia tahu, kerana dia hak itu ngaji dengan anak murid kepada Abu Hanifah selalu dah. Tok guru dia tu. Sebab itulah mazhab dia ni, dalam mazhab dia ni dia tawassut. Boleh ambil mazhab Maliki, boleh ambil mazhab Hanafi ataupun Abu Hanifah. Maka dia buat mazhab itu. Kita heret kita pula. Jadi kitalah bawa mazhab dia pula. Sebab itulah remit dalam bab pegang dalam bab pekoh saat itu, kalau sebut kata pekoh Syafi'i laik. Laik. Lebih-lebih lagi dalam bab ibadat. Kita tengok dalam bab niat. Bab niat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita kira niat, dalam mazhab kita niat jadi rukun.
Pas rukun pula dalam niat ni kena ada kosak tawassut, kosak ta'arud ta'yin. Berak kosak ta'arud ta'yin. Nak royak kata hak dia syarat kena ada ni, 2-3 ni. Bila niat kena ada 3 ni, kosak ta'arud ta'yin. Nah, sengaja aku misal semaya dia Allahu Akbar tak niat tak sah, sebab niat jadi rukun. Padahal niat tu pula syarat kena ada kosak ta'arud ta'yin. Allah sengaja aku ta'arud semaya fardu ke semaya sunat, kena bubuh. Semaya fardu ke semaya sunat, tu orang panggil ta'arud. Lepas tu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Berak? Tu ta'yin. Lepas tu apa rakaat kerana Allah Ta'ala, hak tu sunat ya. Hak kena buh sengaja aku semaya fardu dan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau jemaah kena tambah sah lagi. Imam ke makmum? Kalau jemaah sah lagi. Ha ni. Nah, kalau lain daripada tu, 3 ni jadi syarat. Tu nak royak kata remik dia. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah, niat ni lil kamal. Nak menyempurna saja. Hanya mudah ya hak dia. Sebab mu mari nak semaya apa? Nak semaya zuhur. Tak payah niat kan? Sebab itulah orang kita jadi was-was. Sebab apa boleh jadi was-was? Sebab kena ada kosak ta'arud ta'yin. Duk Allahu Akbar tak masuk. Masuk kosak saja. Ta'arud ta'yin tak masuk. Saya tak tangi. Kada dia Allah pulah-pulah pun ada tak? Biasa tengok. Saya biasa tengok masa semaya sejik besar jalan. Allah Akbar. Ada masuk kosak dengan ta'arud, ta'yin tak masuk. Akhir esok dia ada Bangladesh seorang elok belakang. Bangladesh dia nak ikut email dia kan. Moga tu email seorang duk akak takbir tak masuk. Dia jalan Bangladesh tu jalan. Tuhan berapa? Tuhan satu. Takbir satu saja. Ya mudah ya tak ada kena niat. Akak takbir sudah. Nak royak kata dia orang mazhab Hanafi dah ke Abu Hanifah. Abu Hanifah ya lil kamal ya niat tu. Tak niat tak apa, sebab mari nak semaya zuhur akak takbir sudah. Faham tu? Tu dia. Lepas tu kita ni kita saparan ni testing kita ni, kita nak berhenti sekat ni dulu deh. Jadi di sini dia kata yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid, serta aku tatapkan dia akan ingatan. Ingatan maknanya ingatan daripada guru-guru dia duk ngajar dia hak itu, serta aku tatapkan dia. Apa tatap? Tatap bahasa kita ke tepek. Tepekkan dia kan ingatan-ingatan tu daripada tatap tepek ataupun seli daripada kitab-kitab yang muktabar. Yang muktabar maknanya kitab hok besar-besar, hok orang iktibar lah, hok orang wak kira, orang pegang lah kecek mudah-mudahnya. Maka jadilah ia tuntutan itu sebuah risalah yang berguna, yang aku namakan dia kan risalah ataupun tuntutan itu dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Itu dia. Kul tak nama tu. Yang aku namakan dia kan risalah tu, dengan tu orang panggil dengan zaidah. Sebab apa? Misbahul Munir tu kita i'rab jadi maf'ul yang kedua. Sebab orang panggil sama hak itu ya muta'addi dua maf'ul deh. Maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua lah. Jadi dengan tu orang panggil dengan zaidah. Dengan Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Aku tak nama tu lah. Faham makna apa tu? Misbah Munir tu.
Arti bagi misbah munir tu lampu yang menerang pada mengenalkan Allah yang qadir, Allah yang amat kuasa. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dah habis situ. Tu dia patut. Kalau ada soalan nak tanya sepatah dua boleh insya-Allah. Kalau tak ada kita tutup situ. Ya, ada tak? Ada yang mereh? Kalau tak ada, tak apa. Ya, terima kasih. Wallahu ta'ala alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.